Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Alah. Okey. Hari ni kita masih lagi di bawah tajuk sukatan serakan 7.1 serakan. Hari ni kita belajar buat graf Hari ni kita belajar buat graf. Okey, kita belajar buat graf, membina. Hari ni kita buat macam mana untuk membina histogram dan poligon kekerapan dengan cara yang betul. Maksudnya dengan cara yang betul, maklumat apa yang perlu kamu ada. Okey, maklumat apa yang perlu kamu ada. Okey? Okey. So semalam cikgu dah kenalkan apa itu bagaimana untuk membina jadual serakan bagi histogram dengan poligon kekerapan. Semalam kita dah bincang apa itu selang kelas, apa itu had bawah, apa itu had atas, apa itu titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan. Itu semua awak dah tahu semalam kan, daripada kita punya jadual kekerapan. Okey, hari ni cikgu nak bincangkan tentang apa itu graf histogram dengan poligon kekerapan. Macam mana cara kita nak bina graf histogram dan poligon kekerapan. Okey, histogram. Apa itu histogram? Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Ni, tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Okey, maksudnya palang tu apa? Awak belajar dah dulu sains kan, graf palang. Ni kita panggil graf palang lah. Tu. Okey, palang bersebelahan. Maksudnya dia tak boleh macam ni. Awak lukis graf palang tapi dia tak rapat. Dia mesti bersebelahan. Maksudnya dia mesti rapat. Yang ini salah. Yang ni tak boleh. Yang ni yang betul. Okey, di mana tinggi ni macam mana kita nak ukur? Tinggi ni adalah dia punya kekerapan. Okey, tingginya ialah kekerapan. Langkah-langkah membina histogram adalah cari sempadan atas setiap selang kelas. Sempadan atas apa? Contoh kalau 16 hingga 20. Mana sempadan atasnya? 16 ke 20 ke? Apa ke? Macam mana nak cari sempadan atas malam? Anak-anak? Tambah 0.5. Sempadan atas, ya betul. Kita ambil yang ini, kita plus 0.5. So sempadan atas akan jadi 20.5. Itu cara yang paling mudah. Pilih skala yang sesuai. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Sempadan kelas pada paksi mengufuk. Selalunya skala ni dalam soalan selalunya dia dah beri dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi mencancang dan 2 unit kepada 5 orang pelajar pada paksi mengufuk. Lukiskan graf histogram. Dia dah bagi tahu dah. Paksi mencancang tu 2 cm kepada berapa unit. Apa maksud 2 cm? 2 cm kalau graf awak macam ni. Kalau graf awak nampak tak? Saya punya petak-petaknya tu kan. Maksudnya 2 unit maksudnya adalah 10 petak halus. Kalau saya kecilkan lagi, dia 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni adalah 2 unit. Tu 2 unit petak halus-halus tu. 2 unit. Kalau awak punya kertas graf dia dah ada senggat yang gelap tu. Senggat yang gelap. Untuk graf kita tak guna graf yang sangat halus tu. Kita guna graf yang macam ni lah. Kita guna graf yang
dia punya petak tu lebar sikit. Yang cikgu selalu bagi awak dalam kelas. Yang itu. Okay. Okay. Seterusnya, lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya mesti sama. Dia kata lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas. Maksudnya, apa dia? Setiap ni jaraknya mesti sama. Kalau 10 petak halus, semua mesti sama besar. 10 petak halus. Tu. Yang itu awak kena tahu. Kadang-kadang tak semestinya dia menggunakan sempadan atas. Nanti awak akan belajar selain daripada sempadan atas, ada satu lagi yang awak boleh guna untuk digunakan pada paksi X awak ni. Okey. Kita tengok contoh. Nanti kalau dia guna sempadan kelas sempadan atas macam mana, kalau guna titik tengah macam mana kita nak buat. Okey. Itu adalah histogram. Ingat histogram graf palang yang petak-petak tu, yang bar. Okey. Poligon kekerapan pula. Okey. Poligon kekerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah pada hujung setiap palang dalam histogram. Okey. Langkah-langkah membina poligon kekerapan. Tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar dan lukis garis lurus yang menyambungkan titik tengah. Apa maksud dia? Sebenarnya, poligon kekerapan ni datang daripada graf bar. Graf palang tadi datang daripada histogram. Contoh, saya lukis kat sini. Okey. Okey, ini awak punya graf apa tadi? Histogram. Okey. Okey, sama besar kan? Saya besarkan. Okey, sini awak punya sempadan atas. Mesti buat senggat macam tu. Tu sempadan atas. Mesti buat senggat ni. Senggat yang keluar ni mesti buat ni. Kalau tak salah graf awak. Okey, macam tu. Ini adalah sempadan atas. Okey, itu tadi adalah awak punya histogram. Kekerapan apa ni tadi? Poligon kekerapan sebenarnya asalnya daripada sini. Iaitu dengan menyambungkan garis lurus kepada titik tengah. Sebenarnya bila awak sambungkan sini ke sini ni, ini adalah sempadan atas. Kan? Awak punya sempadan atas semua ni. Bila awak sambung ni, kat sini tengah-tengah ni, ni tengah-tengah betul-betul at the center of awak punya graf ni, ini maksudnya 5 petak lah kan. Kalau daripada sini kepada sini 10 petak, tengah-tengah ni sebenarnya 5 petak. Okey. Bila awak sambungkan benda ni, kamu sambungkan daripada asalan ni, kamu sambung macam tu, mesti bersambung satu-satu, dia tak boleh straight sekali. Gitu. Dan akhirnya ada satu lagi kat sini, sempadan atas, di mana sini adalah awak punya titik tengah. Bila kita sambungkan, itulah sebenarnya poligon kekerapan. Di mana poligon kekerapan ni tanpa histogram ni. Tanpa histogram. Kita dapat macam tu. Itu adalah poligon kekerapan. Okey. Itu adalah awak punya graf poligon kekerapan. Yang ini tadi awak punya histogram. Kalau saya sambung titik tengah, cikgu sambung kat sini. Cikgu sambung kat sini ni. Macam tu. Dan cari lagi satu titik tengah di situ. Itu adalah poligon kekerapan. Kadang-kadang ada soalan. Mula-mula dia minta awak lukis histogram. Lepas tu satu lagi, di atas graf yang sama, lukiskan graf poligon kekerapan. Awak je sambung je lah. Cuma apa bezanya? Kamu kena cari satu lagi titik tengah selepas. Satu lagi titik tengah selepas. Itu adalah poligon kekerapan.
Okey, setakat ni nampak dah gambaran awal? Nampak ke gambaran awal? Cikgu harap nampak lah ya. Nampak. Okey. Seterusnya, kita terus kepada perbincangan. Ni contoh soalan. Tapi ini bukan exactly soalan sebenar SPM lah. Contoh soalan, contoh ayat untuk membina graf. Okay, kalau dalam peperiksaan SPM nanti at the end of this topic kita buat soalan-soalan yang berformat peperiksaan sepenuhnya lah. Okay. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam satu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala. Nampak ni, dia sebut menggunakan skala 2 cm kepada mana tadi? 10 km pada paksi mengufuk. Pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Kena tahu pula mengufuk tu apa, mencancang tu apa. Okey, kalau cikgu lukis ni. Sini X, sini Y kan. Selalu awak biasa dengan yang itu. Okey, mengufuk mana, mencancang mana? X mengufuk, Y mencancang. X adalah mengufuk. Ini adalah mencancang. Kadang-kadang disebut mengufuk, kadang-kadang disebut X, kadang-kadang disebut mencancang, kadang-kadang disebut Y. It's up to orang yang buku yang buat soalan lah kan. Bergantung kepada buku yang buat soalan. Okay. So kat situ sebelum kita lukis graf, kita kena tahu kalau poligon kekerapan, kalau histogram, maklumat X nak apa? Paksi X dia nak apa? Kena tahu kat sini. Okay. Kat sini kita boleh guna dua. Sama ada sempadan apa tadi? Sempadan bawah dengan sempadan atas. Sempadan bawah dengan sempadan atas yang mula-mula je sempadan bawah. Mula-mula je sempadan atas, lepas tu kita ambil yang lain kan. Satu lagi cara yang senang adalah menggunakan titik tengah. Kalau cikgu lebih suka awak guna ni. Memang tak akan buat kesilapan lah. Okay. So dah tahu dah. Dalam maklumat kita mesti ada titik tengah ataupun sempadan bawah atas tu. So dari situ kita tengok sekarang. Sekarang dia nak dalam kes soalan ni jadual kekerapan. Basically jadual kekerapan dia dah bagi kat awak. Dia dah bagi kat situ basically. Dia bagi kat situ asas kepada jadual kekerapan. Kamu dah tak perlu buat, kamu tak perlu cari yang semalam kan. Ni dah semalam apa? Data, Allahuakbar. Data terbesar tolak data terkecil bahagi bilangan kelas kan. Ni kita tak payah cari dah. Sebab apa, dia dah buat dah table untuk awak. So tak perlulah cari. Cuma kita kena lengkapkan maklumat yang kita nak depend on graf apa yang kita nak lukis kan. So kat sini dari situ, daripada soalan ni dah faham kan soalan apa? Dia nak dua-dua histogram dan poligon kekerapan. So dari situ ni table yang awak perlu ada lah. Okay, ini table yang kamu perlu dia cikgu besarkan sikit. Okay, so bila table tu dah ada, so apa yang awak kena buat? Lengkapkan lah kan? Lengkapkan. So selang kelas, kalau dia bagi data macam ni, selang kelas dia salin sahaja. Selang kelas yang mana satu? Laju ke bilangan kereta? Laju. Laju. So salin je. Kadang-kadang kalau rezeki awak baik, selang kelas tu dia dah bagi. Okay. Selang kelas tu dia dah bagi. Okay. 120 hingga 129. Tu. Rezeki awak baik, benda tu dia dah bagi. So tak ada masalah dah.
Okey, kekerapan tu apa sebenarnya? Kekerapan apa sebenarnya? Bilangan kereta. Bilangan kereta. So kita tulis je lah kekerapan. Dalam table, dalam jadual kita, kita tak tulis tau bilangan kereta or whatever. Selalunya dia akan tulis kekerapan. Tapi kalau dia tulis bilangan kereta, awak kena tahulah itu adalah kekerapan. Sebab nanti kekerapan ni kita akan guna nanti pada soalan seterusnya. Okay. So selalunya, dalam exam kekerapan ni kamu kena cari sendiri. Mungkin dia bagi data mentah macam semalam kan yang awak kena kira daripada 70 hingga 79 ada berapa bilangannya. Selalu dia bagi macam tu. Dia jaranglah bagi macam ni. Kalau dia bagi macam ni untuk kamu buat OGIF je nanti. Untuk cari kekerapan longgokan dia boleh bagi graf macam ni. Tapi kalau untuk poligon kekerapan dengan histogram selalunya kekerapan kamu kena kira. So masuk je lah. 5, 10, 20, 30, 25, 10. Okey. Titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Had atas tambah had bawah bahagi 2. Ya. So dapat apa? Yang pertama ni. 74.5. 74.5. Kalau kita tengok sekarang ni kat sini ni saiz selang kelasnya berapa? Saiz selang kelas 10 kan? So, dari situ kita tahu dah beza setiap tu mesti 10 lah. 84.5, 94.5 lagi 100 pula. 104.5, 114.5 dan 124.5. Sempadan bawah macam mana nak cari? Semalam? Kamil, macam mana nak cari sempadan bawah? Tolak 0.5. Pandai. Azim baru masuk. Siapa selagi tak masuk? Allah gelap. Sekejap Okey. Siapa tak masuk ni? Ada lagi 2 orang ni. Zushami. Iqbal ada Iqbal? Iqbal ada. Ikuan Mustaqim ada. Ikuan ada. Siapa tak ada Penat lah dia kena cari macam ni. Aisyah ada, Aisyah ada. Siapa tak ada? Azhar? Azhar? Ada. Baiti ada. Siapa tak ada weh? Ellen Adam. Lagi seorang? Lagi? Sebab dia baru 21. Adam. Selagi siapa Aileen. Ellen. Oh, Aidin. Okey. Line dia kot. Aidin line dia masalah lain kat Cam Mungkin kot. Tak apalah. Okey, sempadan bawah tadi kita tolak 0.5 so akan jadi 60. 69.5. Betul? 79.5. Sebenarnya kita cari sempadan atas 79.5 kan? Sempadan atas kelas sebelum dia akan jadi sempadan bawah kelas selepas. Betul? So sini 89.5 dia akan jadi sempadan bawah kat sini. 99.5 dia akan jadi sempadan bawah kat situ. Nampak tak flow dia tu? Nampak tak? So 109.5, 119.5, 119.5 akan jadi 129.5. Okey, setakat ni faham? Faham. Faham.
Faham Okey. So kita teruskan. Sebenarnya kalau buat awak dah dapat yang macam ni kan? Betul? Dah dapat buat macam ni. Okey, sampai sini dia minta awak lukis histogram dulu. Dia kata lukiskan histogram dan poligon kekerapan. So bila lukis histogram, ni yang awak nampak. Okey. First step dia ambil sempadan bawah dulu. Sempadan bawah dulu. Lepas tu sempadan atas. Sempadan atas. Sempadan atas, sempadan atas, sempadan atas, sempadan atas. Nampak tak? Kenapa macam tu? Sebab nampak. Tadi cikgu dah terang kan? Cikgu bagi tahu dah kat awak. First step sebenarnya dia ambil ni semua adalah sempadan bawah semua sebenarnya. Sebab sempadan, ini sempadan bawah. Yang ini sempadan atas untuk yang ini. Yang ini. Kan? Sempadan atas yang ini dia akan jadi sempadan bawah yang ini. That's why sebenarnya semua ni, nampak? Untuk skala yang kedua, untuk graf yang kedua, untuk nilai 10 ni, nampak? Untuk nilai 10 ni, sebenarnya dia ambil sempadan bawah juga. Tapi bila kita start dekat situ, ini sempadan bawah, ini sempadan atas. Dan yang ini akan jadi sempadan bawah untuk yang graf seterusnya. Untuk graf 20. Tu. Nampak tak? Sebenarnya semua ini adalah sempadan bawah. Faham tak ni? Kalau awak nak ambil sempadan bawah. Faham tak? Faham. Cuma, selalu kesilapan yang awak buat kan? Selalu kesilapan yang awak buat, awak lukis. Awak buat macam tu, awak lukis kan? Betul dah. Tapi graf awak hanya akan dapat berapa markah? Graf kamu hanya akan dapat sebab markah kat mana nanti ya cikgu lukis dulu. Okey, contoh kat situ kan. Okey, markah kat mana ni? Kamu punya skala ni. Ni, kamu punya nilai ni betul ni. Dia tanda kat situ. Dia check kat situ. Okey, betul. Kat situ ni awak dapat 1 markah. Kan? Ni, nilai ni awak buat tinggi dia betul ni semua ni. Dia check satu-satu, dapat 2 markah. Dia sebenarnya graf ni 4 markah. 1 markah lagi tu kat mana? 1 markah lagi adalah nilai. Tapi kat sini, kalau awak buat macam ni je, awak hanya dapat 3 markah sahaja. Tak dapat markah penuh. Kenapa? Sebab bila awak guna sempadan bawah, kat sini ni, senggat dia mesti keluar ni. Mesti nampak keluar macam tu. Awak mesti lebihkan benda ni. Gitu. Supaya nampak dia tu keluar, nampak? Supaya nampak dia keluar gitu. Menunjukkan itu adalah sempadan untuk dia je. Kalau kamu tak buat senggat tu, salah. Dia boleh tak bagi markah untuk yang terakhir tu. Faham? Faham ke? Faham. Faham Okey, beres. Okey. Di situ, okey, contoh dah siap awak punya histogram. Kan? 2 cm. Apa maksud 2 cm? Nampak tak graf ni? Graf ni kan, kalau graf awak dia ada gelap kat situ kan? Tu gelap, 10 petak. Tu ingatlah, sentiasa mula di petak yang gelap. Jangan awak ambil tengah-tengah ni. Jenuh awak nak kira. Sentiasa ambil nilai di tempat yang gelap. Ni, tempat yang gelap ni. Ni. Tu 10. Okay, sentiasa mula di tempat yang gelap. Faham Faham? Faham. Faham. Okey. So, kat situ. Lepas tu dia kata di atas graf yang sama, lukiskan histogram. Poligon kekerapan. Contoh kan. So, kalau nak lukis histogram di atas kertas yang sama, kalau dia kata lukis histogram yang berbeza, awak akan dapat macam ni. Macam tu kan. Maksudnya nanti at the end awak padam yang petak-petak ni. Yang petak-petak ni awak padam. Yang tinggal mana? Yang tinggal ini sahaja. Mesti nampak pangkah-pangkah ni. Gitu. Okay, sambung. Mesti nampak. Sambung satu-satu guna pembaris. Mesti nampak kelurusan dia tu. Mesti nampak kelurusan dia guna pembaris. Bukan awak main belasah gini je. Selalu awak akan pangkah kan? Pangkah kat situ. Okay. Dia mesti ada 1 pangkah sebelum, 1 pangkah selepas ni.
Awak pun ambil tangan awak pergi sambung gitu. Salah, tak boleh. Dia mesti guna pembaris. Dia mesti guna pembaris. Faham? Okey. Kalau di atas kertas yang sama, dia kata menggunakan graf yang sama, lukiskan poligon kekerapan. Awak dah buat dah histogram macam ni, comel, awak dah buat cantik-cantik dah macam ni. Dah buat cantik-cantik kan? Senggat ni awak dah buat molek dah cantik. Gitu. Okey. Poligon kekerapan adalah menyambungkan titik tengah. Betul. Sedangkan yang awak buat ni adalah sempadan bawah. So apa awak kena buat? Awak kena carilah titik tengah. Apa maksud titik tengah? Titik tengah dia berada di tengah-tengah graf awak. Kalau 10 petak dia akan jadi petak yang kelima. So 1, 2, 3, 4, 5. Kat situ awak punya titik tengah. Saya guna pen merah lah. Situ titik tengah. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kat situ. Okey. Tapi ingat, awak punya poligon kekerapan, dia kalau kita sambung guna pembaris, benda ni jadi gini je. Guna pembaris. 1, 2, 3, 4, 5. Kan pakai pembaris lah, cikgu tak ada pembaris kat situ. Tak comel. Tak nampak lurus. Dia mesti lurus. Allah lagi tak lurus. Gitu. Okey. Kalau awak buat macam tu, tak dapat markah. Sebab syarat poligon kekerapan mesti tertutup. Dia mesti tertutup. Maksudnya, graf tu mesti tutup lah. Tertutup maksudnya dia mesti ada, ni kat sini dia mesti ada sambungan dekat awak punya paksi mengufuk ni. So macam mana awak nak buat? Cari titik tengah sebelum dan kena cari titik tengah selepas. Ingat tu. Titik tengah sebelum dan titik tengah selepas. Means awak kena carilah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kat situ. So baru boleh masuk kat situ dan kat situ. Baru boleh tutup gitu. Itu baru awak dapat markah penuh dan itu baru dikatakan poligon kekerapan. Boleh? Faham? Boleh. Boleh Okey. Sebenarnya selain guna sempadan bawah ni, sebenarnya awak boleh direct guna titik tengah. Awak boleh guna terus direct titik tengah. Maksudnya tengah-tengah ni dah terus titik tengah lah. Maksudnya graf awak ni mesti 10 petak ni 5 sebelum dan 5 selepas. Pun boleh guna titik tengah. It's up to you. Awak nak guna titik tengah atau sempadan bawah. Tapi kalau cikgu nak selamat, kita terus guna titik tengah. Okey? Okey, kita tengok contoh pertama. Oh, yang ni dah faham Yang ni. Dah faham ke? Ya. Dah, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta. Nampak? Ginilah soalan exam awak. Pada dasarnya. Kenapa? Sebab ni dikira sebagai soalan yang lengkap. Kenapa? Nampak? Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta. Dia bagi tahu dah total. Dia bagi tahu dah jumlah data awak tu sebenarnya adalah berapa? 20. Dia maklum kat situ. Maksudnya nanti at the end awak punya kekerapan ni total mesti 20. Okey. Dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan. Dia nak poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk dan
2 cm kepada 2 peserta pada paksi mencancang. Dia sebut dah 2 cm, 2 cm. Selalunya dalam peksa memang 2 cm lah. Dia tak ada minta 3 cm ke, sama ada 2 cm kepada berapa, yes. Tapi selalunya 2 cm lah. Min 10 petak halus. Okay. So dari situ dia nak awak lukis kan. Bila lukis, kalau soalan bagi macam ni je, table ni awak kena draft lah. Kalau dia bagi data yang berterabur, yang data mentah, kamu kena cari. Contoh ada tak contoh saya bagi? Oh tak ada, dalam latihan ni ada. Okay. Okay, dia kata 2 cm kepada, tu dah. Okay, so selang kelasnya mana? Masa yang dicatatkan. Masa yang dicatatkan. Dalam exam, tak perlulah tulis kat sini masa yang dicatatkan. Kecuali memang dia dah sediakan table. Kalau awak kena buat table, tak perlu tulis masa yang dicatatkan. Cukup selang kelas umum. Lagi selamat. Okay? Tulis selang kelas. Okay? So tulis 50 hingga 54. 55 hingga 59, 60 hingga 64, 65 hingga 69, 70 hingga 70, 42, 45, 2, 45. Oh, saya punya table ni lebih. Ni tak payahlah. Okay, table cikgu ni lebih. So tu batal. Okay, so dari situ kira pula kekerapan, masuk pula kekerapan. Kekerapan adalah mana? Dengan peserta. Bilangan peserta. So 2, 3, 6, 5, 4. Okay, so dari situ titik tengahnya berapa titik tengah? Cuba kira. $50 hingga 54. Titik tengahnya 52. 52. 52. Lepas tu saiz selang kelas 5. So min 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5 saiz selang kelas kan? Jadi kita tambah 5. So akan jadi 57. 57 tambah 5, 62. 62 tambah 5, 67. 67 tambah 5, 72. 72. Yang itu. Okey, faham? Faham, senang je kan? Okey, sekarang kita nak lukiskan. Saya tak ada kertas graf. Saya lupa nak tepek. Tak apalah, cikgu nak nampak kan grid line cikgu tu. Ni grid line cikgu kan? Okey, so 2 cm. Maksudnya 2 cm. Sekarang dia kata 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk. Kenapa 5 saat? Nampak ni, 2 cm kepada 5 saat kepada paksi mengufuk. Kenapa disebut 5 saat? Kalau kita tengok, sebenarnya kita tahu paksi mengufuk ni kita nak letak apa tadi? Sama ada sempadan bawah atau titik tengah kan? Sebab tu disebut 5 saat. Sebab ni nampak ni. Beza dia 5. That's why 5, 5, 5, 5. Kan? Dia akan sebut. So sebenarnya kalau kamu tak tengok paksi mengufuk pun tak apa. Just tahu jenis graf, kita tahu paksi X, titik tengah atau sempadan bawah. Memang beza dia dah 5. Yang kamu kena take note sangat adalah ni. 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencancang. Itu yang kena take note sangat. So kita tahu 2 cm kepada 2 orang peserta. Maksudnya kalau kita tengok nilai paling besar kita punya kekerapan ni, berapa nilainya? Nilai paling besar? 6. 6. So awak punya graf tu sampai 6 cukup lah. Maksudnya let's say lah cikgu buat Cikgu buat ni nampak ni? Mewakili 1 cm 1 peta cikgu buat awak 10 lah. Maksudnya ni awak 10 petak halus. Cikgu ni sebab saya lupa nak paste kertas graf kat sini. Okay, lupa pagi ni kelam kabut dah. Okay, so cikgu masuk je terus So min 2 cm, cikgu ambil 2 senggat Okay, kat situ kita ambil okay. 2 cm min 1 petak ni cikgu 1 cm So nilai paling besar 6. So 6, 5, 4,
3, 2, 1. Kat situ. Awak 10 cm 10 petak halus lah. Okay. So sampai situ. Untuk kes ini, cikgu nak guna titik tengah. Label. Sebab kita boleh guna titik tengah atau sempadan bawah bergantung kepada kat sini dia bagi apa. Kalau kat situ dia bagi sempadan bawah, awak kena gunalah kat sini sempadan bawah. Sekarang dekat table cikgu dia bagi dia guna titik tengah. So awak kena guna titik tengah. Sini apa tadi? Kekerapan. Tulis kat situ, kekerapan. Tulis kat bawah ni titik tengah, mesti label. Okay, tadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, titik tengah pula. Sekarang cikgu nak buat titik tengah pula. 2 cm kan? 52, 57, 62, 67, 72. Oh, graf cikgu ni panjang sangat. Okay. Tak ada pembaris, gitulah. Gitu. Okay, so sini titik tengah, mesti label. Okay. Okay. Sampai situ faham? Awak punya 2 cm, awak punya graf 2 cm, ni senggat ni. Ni 2 cm 10 petak halus. Okay, untuk kemudian nanti cikgu paste. Next class cikgu paste graf macam ni. Okay, so sampai situ. Baru kita plot kan. Untuk titik tengah 52, berapa kekerapan dia? 2. So kita pangkah kat situ 2. Okay. Untuk 57, 3. So kita pangkah besar-besar. Pangkah pangkah. Jangan pangkah atau bulat. Tak ada masalah. Jangan buat macam ni. Ada pelajar dia suka buat macam tu. Ini sahaja yang diterima. Ini tak boleh. Faham Okey, tapi saya lebih suka pangkah. Pangkah lah. Okey, 62, 6. 6. Kat situ 6. Betul. 67, 5. Kat situ kan? Dan 72, 4. 4 kat situ. Okay. Bila kita sambung, guna pembaris kan? Macam tu. Mesti lurus. Nampak graf kita apa? Hanging. Tergantung kan? So bila tergantung macam tu, kita punya poligon kekerapan salah lah. Dia mesti tertutup. So apa awak kena buat? Yang 52 ni awak terus je tarik kepada kosong. Kat situ. Yang ini pula kena cari satu titik tengah selepas. Lepas 72 apa kat sini? Nilai berapa? 77. 77. So letak 77. Awak buat apa? Awak tarik lah. Dia mesti tertutup begitu. Graf kamu. Okey. Faham? Faham ke? Faham. Okey. Markah kat mana? Cikgu terus bagi markah. Tunjuk markah kat mana. Okey. Okey. Markah pertama adalah pada awak punya paksi ni yang betul nilainya. Skala betul, seragam. Maksud seragam apa? Jarak ni mesti sama ni. Seragam, jaraknya mesti sama. Dia tengok cantik, lurus. Awak tulis nilai yang betul. Dapat satu markah kat situ. Okey. Lepas tu awak plot ni betul ni. Semua plot cantik je. Betul je nilai je semua. Yang ini pun dikira juga ni. Okey, dapat 2 markah. Dan awak sambung ni cantik je pakai pembaris. Bukan pakai tangan macam cikgu ni. Kalau pakai tangan macam cikgu ni kosong lah. Awak kena sambung ni. Satu titik ke satu titik ni pakai pembaris. Dia mesti lurus. Dapat 1 markah. Jadi total berapa? 4 markah untuk graf sahaja. Okey. Yang kat sini markahnya kat mana?
Okey. Selalunya kat sini 1 markah. Kekerapan ni bukan macam awak cikgu bagi ni. Kekerapan dia tak adalah awak pindah macam ni je. Awak mesti kira ni. Daripada data ni. Mesti betul nilainya. Semua. Dapat 2 markah. Titik tengah yang betul 1 markah. 1 markah. So jumlah semua berapa kat situ? Untuk jadual dan graf sahaja 8 markah. Banyak tu. 2 markah lagi daripada mana? Adalah dia bagi. Dia suruh lukis histogram ke, dia suruh cari min ke, apa ke, gitu. Faham? Faham. Faham. Contoh, kalau dia minta histogram. Macam mana nak buat? Sama je lah kan? Awak guna titik tengah kan? Macam mana nak guna histogram kalau dia guna, macam mana nak lukis histogram kalau dia guna titik tengah? Senang je. Okey, nampak kan petak-petak cikgu tu? Okey, kalau histogram ni hijau Okey. Kamu buat apa? Titik tengah. Nama pun titik tengah. Tengah-tengah kan? Jadi awak ambil 5 petak sebelum, 5 petak selepas. Okey. Cari kekerapan dia. Sambung. Dia mesti, titik tengah tu mesti kat tengah-tengah. Titik tengah mesti di tengah-tengah. 5 petak sebelum, 5 petak selepas. Kat sini ni antara paksi dengan nilai pertama ni adalah 5 petak halus. Faham? Lepas tu, gitu. Dia mesti total 10 petak dan mesti seragam semua sama besar. Semua 10 petak. Itu kalau dia nak histogram. Kalau dia nak poligon kekerapan, yang tadi cikgu buat. Kalau dia nak poligon kekerapan, awak buat macam ni pun tetap betul. Sebab kita tahu poligon kekerapan sebenarnya datang daripada histogram. Okey, boleh? Pada cikgu lebih senang kamu menggunakan titik tengah berbanding sempadan atas. Cuma ingat sempadan bawah. Ingat sempadan bawah dia mesti dekat tepi. Sempadan bawah, ingat sempadan bawah mesti kat tepi. Kalau awak letak tengah-tengah ni salah lah. Tengah-tengah ni apa? Titik tengah. Ingat tengah-tengah adalah titik tengah. Okey, beres. Faham ni? Faham ke? Faham. Ada masa lagi kan? Okey. Cuba buat ni sekarang. Lengkapkan table. Lepas tu kita buat graf. Lepas tu buat latihan je nanti. Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan jarak antara rumah dengan sekolah bagi sekumpulan 50 orang murid. Dia bagi dah kat situ 50 orang murid. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 km pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 murid pada paksi mencancang. Dia bagi dah kat situ. So, selang kelas kamu adalah apa? Buat sama-sama. Apa? Jarak. Jarak. Okey, jarak. So, tulislah jarak. 0 hingga 4. 5 hingga 9. 10 hingga 14. 15 hingga 19. 20 hingga 24. 25 hingga 29. Alah, yang ni tak cukup pula. 30 hingga 34. Cukup. 35 hingga 39. 24, 68. 24, 68. Okey, cukup. So, kekerapan awak adalah apa? Bilangan murid. Bilangan murid. 18, 6, 4, 0. Titik tengah. 0 tambah 4.
Bahagi 2, 2. Bahagi Bahagi 2. dua. So dapat berapa? 2. 2. 2. Saiz selang kelas berapa tu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 2 tambah 5, 7. 7. 7 tambah 5, 12. 12. 12 tambah 5, 17. 17. Lepas tu 22. 22, 27, 32, 37. Kalau awak tengok, nampak tak dia punya pattern tu? 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7. Ha, tu pattern dia. Kan? Okay, tak apalah yang tu. Okay, lepas tu dia kata, menggunakan skala 2 cm kepada 5 km paksi mengufuk. Paksi mengufuk sebenarnya actually tak payah tengok sebab kita tahu dah memang beza dia ni 5. Kan? So kita just ambil titik tengah. Lepas tu 2 cm, yang ni yang penting. 2 cm kepada 5 murid pada paksi mencancang. Maksudnya CV awak jadi berapa? Mencancang. 5, 10, 15, 20. Kan? Sebab nilai paling besar adalah Allah Akbar. Nilai paling besar adalah 18. Jadi nilai terbesar graf kita adalah 20. So, ambil lah kat situ. Okey, cikgu lukis. Awak pakai kertas graf Okey. So 20. 2, 5, 10, 15, 20. Okey. Okay, so situ 2, 4, 6, 8, 10. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cikgu buat 9? Kenapa cikgu buat 9? Sebab kita nak poligon kekerapan, kan? Poligon kekerapan mesti lebih 1. Okey. So, paksi X adalah titik tengah. Mesti tulis. Sini kekerapan. Tadi 2 cm kepada 5 kan? So, sini saya besarkan. 5, 10, 15, 20. Okey. Kita punya titik tengah. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37. Cikgu lebihkan 1. Kenapa lebihkan 1? Sebab dia poligon kekerapan. Okay, so plot kan? Plot. Okay, plot. Kosong. Titik tengah 2, kosong. So, atas ni. Lepas tu, 7, 4. So, awak buatlah cari. Kalau 10 petak 5 unit, min 1 unit 2 petak. So, cikgu anggar je lah. Awak carilah min. Kalau 4 darab 2, dia akan jadi 8 petak halus. Okey, 8 petak halus. Lepas tu, 12 adalah 11. Okey, 12 adalah 7. Silap. 12 adalah 7. Kan? 12, 7. Faham tak ni? Ke cikgu syok sendiri ni? Faham ke? Faham. Okey. Faham. 17, 11. Cikgu anggar je lah sebab awak pakai nilai 22, 18. Nanti next class cikgu cari kertas graf. 27, 6. 32, 4. Okey. Dan 37, kosong. Sebenarnya tak perlu cari pun tak apa sebab dia dah tutup dah untuk awak. Kalau kat sini dah tutup, 42 ni tak perlulah. Ni tak perlu. Ni 2. Awak kena carilah satu titik tengah selepas. Sebab dia tak tertutup. Nampak? Sebab kalau kita sambung ni. Cikgu sambung Pakai pembaris.
Ha. Okay. Sambung satu-satu macam tu. Sebab bila cikgu dah sambung lengkap, dia dah tertutup. So bila dah tertutup macam ni, tak perlu kamu carilah titik tengah selepas dan sambung kepada kosong. Faham ya? Sebab dalam kes yang sebelum ni tadi, yang ni, sebab dia tak tutup. Bila tak tutup, awak kena cari satu selepas tu. Faham ni? Faham? Faham. Faham ya? Oh, mudah je. Tajuk ni di antara tajuk yang mudah, lebih mudah daripada sukatan serakan masa matematik tingkatan 4. Okey, so boleh So markah samalah tadi. Total 8 markah lah. Okey, so latihan homework awak hari ni, cikgu bagi banyak sikit. Okey. Modul impak awak siapkan muka surat 162 sampai 163. Boleh? Boleh ke? Buku teks uji diri 7.1 muka surat 202 dan 203. Ini cikgu nak sebagai PBD. Sebagai PBD cikgu nak awak hantar lah. Cuma hantar dalam bentuk PDF PDF. Dan yang hard copy tu simpan. Kalau dia nak, kalau saya tak sempat print, at least awak ada. Nanti buka sekolah. Rasanya kita tak lama dah nak buka sebab awak nak cocok dah kan? Okay. So dah daftar belum vaksin dekat MySejahtera? Boleh dah boleh daftar tahu 12 tahun ke atas. Okay. So buat yang muka surat, yang buku teks ni saya nak sebagai PBD. Bukan nak hari ni lah. Weekend pun tak apa. Weekend pun tak apa yang ni hantar kat saya. Okay. Kecuali kalau ada masalah awak boleh tanyalah. Okay. Boleh? Boleh ke buat autograf